Dalam video ini saya akan menceritakan refleksi mengenai refleksi mengenai kursus ni, iaitu penasiran pembelajaran LCED 502. Okay, so apa pendapat saya sebelum belajar kursus ni? Okay, so basically sebelum saya belajar kursus ni, saya tak tahu pun apa itu penasiran ataupun term-terms yang berkaitan dengan assessment. So kat sekolah dulu pun saya tak tahu apa fungsi ujian penggal, apa fungsi ujian akhir tahun. Saya tak tahu semua benda tu. Saya just follow the flow. Cikgu cakap ada exam, saya pun okay, study untuk exam. So bila dah saya belajar ni, saya boleh tahu, oh cikgu buat ujian bulanan untuk check sama ada saya faham ke tak topik-topik yang sebelum ni. Then daripada ujian bulanan tu, cikgu boleh buat penambahbaikan. So baru saya faham lepas saya belajar kursus ni, sebab saya faham, oh kenapa cikgu buat benda ni, kenapa cikgu buat benda ni. So macam terjawab lah soalan-soalan saya dulu. Kenapa nak kena ada exam bulanan? Belajar je lah untuk UPS aku, untuk SPM belajar je lah sampai akhir. Tapi tak, tu semua ada fungsi kat situ. So apa yang saya dapat melalui kursus ni, saya dapat belajar banyak benda mengenai assessment. Okay, firstly saya dapat tahu, saya dapat mengenali basic konsep dalam assessment, which is ada 4. 1. Test, 2. Measurement, 3. Assessment, dan 4. Evaluation. 4 perkara ni adalah 4 perkara yang berbeza, yang saya baru faham fungsi dan cara pelaksanaan dia. Okay. Untuk test ni merupakan alat untuk mengukur perubahan tingkah laku murid dalam pembelajaran. Melalui test ni, kita boleh measure student ability, skill, quality and knowledge. Okay, test juga terdapat terdiri pada banyak jenis, iaitu diagnosis and feedback test, screening and selection test, placement test, and program evaluation test. Okay, untuk measurement pula, measurement ni adalah satu proses untuk tentukan tahap pencapaian pelajar. Dalam measurement ni, dia akan bagi numerical description. Measurement ni akan digunakan untuk buat pengelasan dan penempatan murid dalam jurusan tertentu. Okay, dalam measurement ni, kalau ikutkan yang di aplikasi, kalau kat sekolah dulu, waktu PT3 ataupun PMR, kita akan guna kaedah measurement ni untuk kelaskan ke mana jurusan pelajar tersebut untuk tingkatan 4, sama ada dia boleh pergi jurusan sains ke, jurusan sastra ke, jurusan seni ke. Okay, so kita akan guna measurement ni untuk buat pengelasan tersebut. Okay, yang ketiga tadi assessment. Okay, assessment ini adalah proses untuk tentukan pencapaian dan membuat keputusan daripada tindakan seterusnya. Membuat tindakan untuk seterusnya. Maksudnya kat sini, daripada assessment ni, kita check macam tadi assessment yang saya cakap, saya tak faham pun kenapa kena buat penilaian, kenapa kena buat ujian penggal, ujian awal tahun macam tu. So ujian-ujian tu semua ialah assessment, di mana ujian tu adalah proses untuk tengok pencapaian saya dekat mana, dan daripada pencapaian tu cikgu akan boleh detect saya lemah dekat mana. Okay, itulah fungsi assessment ni. Okay, sebenarnya assessment ni ada 3. Assessment as learning, assessment for learning, and assessment of learning. Okay, untuk assessment as learning, untuk assessment as learning, kita akan guna aktiviti ataupun latihan untuk ukur keupayaan murid. Dilakukan oleh murid itu sendiri untuk reflect apa yang dia faham dan apa yang dia tak faham. Melalui assessment as learning ni boleh berlakunya penilaian kendiri ataupun penilaian
diarahkan sebaya. Okey, yang kedua assessment for learning. Untuk assessment for learning ni saya faham dia dibuat untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan supaya dapat dibuat penambahbaikan. Contoh macam saya lemah subjek mat, topik 1. Okay, buat assessment for learning. Okay, so dapatlah detect saya ni lemah topik 1. So dari situ cikgu dapat tahu, okay, awak lemah topik 1, sebab apa awak lemah? Kalau disebabkan oleh kaedah pembelajaran, kaedah pengajaran dia, cikgu tu boleh ubah kaedah tu. Mungkin cara dia mengajar kat papan putih menyebabkan bosan, so saya tak faham. So cikgu tu boleh ubah daripada apa yang didapat daripada assessment for learning ni. Okey, seterusnya assessment of learning. Assessment of learning ni adalah proses untuk mengumpul maklumat untuk kesan tahap pencapaian pelajar secara keseluruhan setelah selesai mengikuti suatu unit pembelajaran. Okey, assessment of learning ni lebih dikenali sebagai summative assessment, which mean penilaian yang dibuat akhir pembelajaran. Dia dah habis mengajar baru kita nilai penilaian tu. Daripada situlah kita kesan tahap pencapaian kita. Okay, selain daripada basic konsep assessment tu, saya juga dapat mengenali apa itu formative assessment and summative assessment. Penilaian summative and formative. Untuk penilaian formatif ni, okey, sebenarnya penilaian formatif ni adalah ujian formal atau tak formal untuk kesan, penguasaan dan kemajuan pembelajaran dalam didik belajar. Penilaian pentaksiran formatif, kita bagi pentaksiran formatif lah. Pentaksiran formatif ni diguna untuk tengok kemajuan diri pelajar tu kat mana. Pentaksiran formatif ni dilaksanakan sepanjang proses pengajaran. Dia boleh dilakukan melalui classroom discussion, checklist, questionnaire, pemerhatian, homework. Maksudnya kat sini pentaksiran formatif ni boleh dilakukan sewaktu guru mengajar juga. Contoh macam cikgu mengajar, lepas tu dah mengajar satu unit, nak masuk unit seterusnya. Dia boleh check sama ada student dia faham ke tak apa yang dia ajar. So melalui macam mana nak buat check ni? Dia boleh buat secara soal jawab. Dia boleh tanya Abu faham tak apa yang saya ajar hari ni? Dari situ dia boleh dapat tahu tahap pemahaman Abu ataupun tahap penguasaan Abu dalam topik hari ni dekat mana. So itulah pentaksiran formatif. Dia boleh lakukan sepanjang proses pengajaran, dan outcome dia kita boleh tengok ada kekuatan dan kelemahan, dan boleh buat penambahbaikan. Untuk pentaksiran formatif pula pentaksiran pentaksiran summative. Summative ni dibuat untuk kesan pencapaian dalam sesuatu tahap persekolahan. Pencapaian ni akan diberi markah ataupun grade. Summative ni selalu dilakukan pada hujung tahun, yang kita kenali sebagai peperiksaan akhir tahun, final exam. So ni lah pentaksiran formatif, untuk kita tengok tahap pencapaian dan kita akan bagi grade kepada ni. So pentaksiran formatif ni boleh dilakukan dalam bentuk writing test, presentation, portfolio, final examination. Itu untuk pentaksiran formatif summative. Seterusnya saya juga dapat mengenali jenis-jenis test yang ada. Maksudnya sebenarnya saya tak tahu pun ada sebenarnya test untuk IQ lain, test untuk achievement lain, semua tu. Antara 7 saya dapat kenali 7 jenis test yang ada, iaitu firstly diagnostic test, which mean dia akan guna untuk kena pasti masalah yang dihadapi student dan akan tentukan punca daripada diagnosis test ni. Kita boleh buat penambahbaikan juga. Then proficiency test dan achievement test. Achievement pencapaian, ujian atau peperiksaan yang berdasarkan rujukan norma ataupun rujukan kriteria yang digunakan untuk test student punya performance.
Yang keempat ialah aptitude test. 5 placement test, personality test dan intelligence test. Okey, tu yang saya dapat kenal lah apa-apa jenis saya dapat kenal jenis-jenis test yang ada. Saya juga dapat dapat mengenal, mungkin saya macam baru tahu sebenarnya test ni pentaksiran ni ada dua jenis, which means kita boleh laksanakan dalam bentuk tradisional ataupun alternatif. Tradisional ni macam biasa, yang exam yang kita ambil, tradisional ni selalu dilakukan pada hujung. Ikutkan yang saya faham, tradisional ni dia berdasarkan dia berpusatkan guru, manakala alternatif ni berpusatkan pelajar. Apa yang maksudkan dengan berpusatkan guru dan pelajar ni? Berpusatkan guru kan maksudnya kita yang akan tunggu cikgu untuk tradisional, kita yang tunggu cikgu untuk swap ability. Maksudnya kat sini kita yang akan tunggu semua pembelajaran ke apa benda ke semua daripada cikgu-cikgu yang akan bagi. Untuk alternatif ni pula dia berpusatkan belajar. Maksudnya student tu kena make effort untuk belajar dan untuk menilai tahap pembelajaran dia. Then kaedah kaedah pentaksiran pula untuk tradisional ni dia more kepada ujian bertulis dan ujian lisan. Ujian bertulis macam biasa kita selalu buat dah kat sekolah dulu, ujian peringkat 1, ujian akhir tahun, macam tu. Kalau ujian dalam bentuk pentaksiran alternatif pula dia more kepada essay, kita buat essay, kita buat portfolio, kita buat eksperimen, kita buat presentation, kita buat pameran. Untuk pentaksiran secara alternatif ni dia akan bagi info, dia akan membolehkan murid tu untuk menilai situasi sebenar dalam sesuatu pembelajaran. Kalau tradisional ni dia tak akan menunjukkan keadaan sebenar apa yang murid tahu. Maksudnya daripada formative alternatif ni kita dapat tahu student ni dia faham dekat sini je. Kalau tradisional kita macam tak tahu student ni apa masalah dia sebenarnya, so kita tak dapat detect semua ni. Tu sikit sebanyak pasal test dan jenis-jenis pentaksiran yang ada. So bagaimana kursus ni membantu saya mempersiapkan diri sebagai seorang guru. Untuk pagi ini pendapat saya dalam mempersiapkan diri sebagai seorang guru, saya juga part of mengenal jenis-jenis test dan pentaksiran yang ada. Saya juga perlu seorang guru kan nanti kena buat soalan exam. So dalam effort saya untuk buat soalan test nanti, saya kena tahu macam mana nak build soalan test ni kan, macam mana kriteria yang ada apa semua tu. So dalam kursus ni juga saya belajar macam mana untuk analisis test ataupun soalan-soalan yang bagus ataupun tak. So dalam kursus ni saya ada belajar pasal analisis item, which mean untuk kita buat sebarang assessment, kita kena check 4 benda ni, iaitu discrimination index, difficulty index, validity and reliability. Dalam discrimination index ni kita boleh check sama ada assessment kita yang kita buat tu, item yang kita bina tu sama ada bagus ke tak. Kalau macam difficulty index tu kita check sama ada soalan ataupun item yang kita buat tu susah sangat ke tak. Kalau macam susah sangat pun tak boleh, kalau macam senang sangat pun tak boleh. So dia kena seimbang. So untuk validity tu kita kena check item yang kita buat tu konsisten ke tak, konsisten ke tak soalan tu. Maksudnya kat sini kita buat item, contoh kita belajar pasal sains pertanian, so kita kenalah buat item yang berkaitan dengan sains pertanian. Maksudnya kita tak boleh masuk ataupun lari topik ke, tak boleh. Dia kena macam dalam skop yang sama. Kita kena ukur apa yang patut diukur. Untuk reliability, kita tengok degree of difficulty item yang kita bina tu. Untuk
untuk buat semua benda, untuk ada pas nak buat nak pastikan 4 komponen ni untuk check 4 komponen ni ada ke tak, kita kena buat test analisis. Okey, untuk test analisis ni dia akan bagi maklumat mengenai 4 benda tersebut dan dia akan tolong kita dapat bezakan pelajar yang lemah dengan pelajar yang baik. Okey, test analisis ni macam nak buat test analisis ni? Test analisis ni proses ni maksudnya macam pelaksanaan dia akan pilih ataupun reject item yang item untuk test berdasarkan difficulty value dengan discrimination power. Ada 2 karakteristik yang kita perlu consider dalam test analisis ni, iaitu item difficulty dengan discrimination index. Okey, dalam item difficulty macam saya cakap tadi, kita kena tengok soalan kita tu susah ke tak, dan kita tengok dalam discrimination index ni kita dapat tengok bagus ke tak, lemah ke baik. So kalau macam student tu lemah dalam topik tu, so kita kena ajar balik. So selain daripada tu, bila dah kita buat test analisis tu, kita kena check balik, okey, ujian yang kita buat tu ada tak ciri-ciri ujian tu baik ke tak. Okey, untuk kat sini ada 5 jenis ciri-ciri ujian baik, iaitu yang pertama kesahan, yang kedua kebolehpercayaan, ketiga keobjektifan, keempat ketadbiran, dan kelima kemudahtaksiran. Untuk kesahan ni, test yang kita buat tu kita tengok sejauh mana alat tersebut dapat ukur apa yang sepatutnya diukur. Maksudnya kat sini kita tengok item yang kita bina tu dia dapat ukur ke tak apa yang kita nak ukur sebenarnya. Okey, untuk kesahan ni ada 4. Kesahan individu, kesahan hubungan kriteria, kesahan konstruk dengan kesahan muka. Okey, untuk kebolehpercayaan, kepercayaan ni ketekalan markah yang dihasilkan oleh alat. Maksudnya kat sini markah yang dia macam tak, maksudnya kat sini kebolehpercayaan tu markah yang student tu dapat konsisten ke tak. Contohlah macam test, kita buat test dan kita buat kita buat 2 modul. Okey, 2 modul tu dia akan ukur benda yang macam ukur level pengetahuan yang sama, tapi bila student tu jawab test modul A, markah dia tinggi, tapi bila dijawab modul B, markah dia rendah. Tu maksudnya kebolehpercayaan tu rendah sebab student tu informasi yang sama, tahap pengujian tu yang sama, tapi student tu macam markah dia tak seimbangkan. So tu kebolehpercayaan yang rendah. Okey, dalam kebolehpercayaan ni ada 3: ukuran kestabilan, ukuran kesetaraan, dan ukuran kebolehpercayaan pemeriksa. Okey, untuk kebolehpercayaan pemeriksa tu kita tengok cikgu tu bias ke tak. Macam kalau student ni macam soalan ni cikgu tu bagi lebih, kalau soalan tu cikgu tu bagi kurang, tu kita kena tengok kebolehpercayaan. So keobjektifan, ujian yang dibina haruslah dari segi matlamat dan pembinaannya, Maksudnya kat sini objektif ujian yang kita bina tu tercapai ke tak. Maksudnya kat sini contohlah kita buat ujian untuk objektif kita buat ujian ni untuk check sama ada budak tu boleh baca ABC ke tak. So bila kita buat ujian ni, objektif nak tengok budak tu boleh baca ABC ke tak tu tercapai. Okey, dan yang kebolehterbiran ni maksudnya macam pelajar kena tahu soalan tu macam mana, bukan soalan tu macam mana, macam ujian tu waktu bila, masa dia macam mana. So waktu kita buat ujian ni, kita pun kena consider kalau masa sejam, kenalah bagi bilangan soalan patutkan. Janganlah sampai 60 soalan 30 minit. Tu macam salah lah. Dia tak boleh ke level kebolehtakbiran dia. Yang terakhir ialah kemudahtaksiran. Okey, kemudahtaksiran tu maksudnya student tu faham ke tak soalan tu. Macam tu. Okey, selain daripada tu
saya juga belajar kita ada assessment tools yang ujian-ujian ni semua ataupun assessment tu kita ada assessment tools. Untuk assessment tools tu ada 4, anecdotal, record, checklist, writing skill and rubric. So nanti kalau kita so benda ni diaplikasikan untuk jenis pentadsiran dan berbeza. So nanti kalau nak buat ujian nanti kita kena check kita punya assessment tu betul ke tak dengan ujian tu, sesuai ke tak. Okay, saya rasa itu saja refleksi yang saya dapat buat. So basically kursus ni sangat membantu saya mengenal objektif pentadsiran yang dilaksanakan. Contoh macam nanti kalau untuk semester seterusnya saya tahulah kenapa ada test 1, ada test 2, saya tahu tujuan test tu untuk apa. So dari situ saya boleh memperbaiki diri untuk mencapai objektif tu. Okay, sekian sahaja daripada saya. Bye.